Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT memberikan peluang, nikmat masa, nikmat iman, nikmat kesihatan, nikmat Islam, segala-galanya kepada kita dan juga kepada saya. Sekian saya berpesan untuk kita sentiasa mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat yang kita kecapi sehingga ke hari ini. Alright. So, terima kasih kepada semua yang menonton, terima kasih kepada semua yang follow saya setiap malam, okay? Dan ada orang yang dah lama follow saya dan sehingga ke hari ini masih follow. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua. Yang mana yang mungkin baru, saya mengucapkan selamat datang. Terima kasih kerana sudi untuk join, sudi untuk follow saya, Fahmi Ramli. Yang mana yang mungkin baru, yang nak tahu, saya adalah peguam syar'i daripada firm saya sendiri, Khairul Fahmi Associate, yang berpengkalan di Sungai Petani, Kedah. Okay. Alright, so seperti mana pada malam-malam biasa, kalau ikutkan sepanjang tempoh PKP sebelum ni, saya setiap malam saya akan live. Sebelum ni kita akan live dengan tajuk, okay? Dengan tajuk-tajuk yang saya akan kupaskan. Cuma saya rasa sekarang ni saya nak bagi peluang. Kepada orang yang nak bertanyakan soalan untuk saya jawab sahaja. Okay, should be good sebab kadang-kadang malam-malam macam ni, waktu-waktu santai, di sebalik mungkin kita mungkin tengok TV dan sebagainya. Macam sekarang ni sebenarnya saya tengah, sebelum saya live ni tadi, saya tengah tengok cerita The Suits. Tahu Suits? Cerita ala-ala peguam putih tu. Okay, so saya nak test dulu malam ni. Kalau saya nak tengok dekat sini ni ramai yang menonton, saya nak test dulu. Kalau okey, cuba tekan number 1. Kalau okey, tekan 1. Boleh Kita nak test dulu. Kita nak test kita punya kamera, suara dan sebagainya. Alright. Ni saya nampak ni Cempaka Senja. Assalamualaikum Tuan Fahmi dan semua. Waalaikumsalam. Ruzaini. Waalaikumsalam. Aisyah Shah dah ada soalan dah. Okay, sebelum saya nak ambil soalan, saya nak test dulu untuk line malam ni okey ataupun tidak. Siapa yang nampak clear dan sebagainya, saya nak test. Okey, tekan 1. Okay, Cempaka Senja dah tekan 1. Alright. Come on, Nur Hapipah tekan 1. Okay, alright. 1. That means maksudnya line rumah saya ni pun okey. Line perempuan juga okey. Kalau maksudnya ramai orang tekan nombor 1 tu, that means maksudnya semua orang dengar cara elok lah kan. Clear lah. Okay. Tapi kalau ada yang dia tekan nombor 7 ke, dia tekan 0 ke, okay, dia tak ikut, that means mungkin dia punya tu problem. Ataupun dia tak tahu, saya suruh buat apa ni, dia ni siapa dia. Kadang-kadang masalah line ni menjadi satu masalah juga bila kita live. Okay. Alright, so terima kasih pada semua yang telah jawab permintaan saya. Terima kasih sebab join malam ni. Dan saya sebenarnya amat berterima kasih kepada semua wanita yang follow ni, yang mana dah tekan follow saya, yang sentiasa setkan, okay, untuk saya see first. Sebab kalau orang yang selalu tengok Facebook, okay, dia tengok follow orang-orang yang mungkin boleh memberi manfaat, boleh bantu dia bagi segala maklumat. So why not kita set first? Yang macam saya, kadang-kadang saya follow juga ada yang bisnes ke, yang bagi pendidikan tentang rumah tangga sebagainya. Saya akan set see first. Okay, macam mana? Jawapannya, anda kena pergi tengok dekat page orang tu. Macam contoh, anda suka tengok saya punya live, saya punya perkongsian, anda tak mau terlepas. Kadang-kadang bukan apa perempuan, the Facebook ni, dia kalau kita hanya tekan like saja, follow macam tu, dia kadang-kadang kita terlepas. Alright. Follower ada 40,000, tapi
nampak kadang-kadang orang yang pernah like masa 1000 dulu, kadang-kadang dia tak perasan, dia tak pernah naik kat dia. Sebab kita tak tekan set see first. Jadi macam mana cara dia? Anda kena pergi, dan saya nak minta tolong yang ni sahaja. Untuk malam ni, sebelum pada kita nak cerita panjang nak jawab soalan ni, saya nak minta kepada anda untuk set see first. Alright, iaitu anda kena pergi dekat page and then ada button tulis follow ke like ke, anda tekan tepi dia kot. Dia ada tulis kat situ set see first. Anda boleh tekan set see first, dan yang pastinya kena tekan follow dan like dulu. Alright, yang tu sahaja. Supaya saya tak terlepas dengan anda dan anda pun tak terlepas dengan saya. InsyaAllah, setiap perkara yang mungkin lah kan, sekarang ni ada orang yang dia tak ada isu, dia mungkin tak rasa benda ni penting. Alright, mungkin ada orang yang betul-betul dalam masalah saja dia akan follow. So tapi tak apa, at least kalau kita set see first tu, mungkin masa kita ada kesusahan nanti ni, kita boleh tengok balik. Alright. So yang paling penting, kalau anda nak lebih dekat untuk berada dalam grup saya, so saya jemput untuk join Telegram rasmi saya, Fahmi Ramli Official. So kita masuk, ada macam-macam method dah sekarang ni macam-macam platform. Jadi kita masuk join dalam Telegram. So kalau kita join Telegram, kita aktif kat Telegram ni selalu mudah sikit. Dia ada banyak info yang kita boleh bagi, yang kita boleh share dan sebagainya. Alright. So terima kasih, dan saya nak jawab soalan yang pertama untuk malam ni. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Aisyah Shah. Saya baru rujuk semula dengan isteri. Ni laki ke perempuan Aisyah ni? Saya anggapkan ni laki lah. Guna isteri punya kot. Saya baru rujuk semula dengan isteri pada 23 hari bulan 2 2021. 23 bulan 2, baru. Mahkamah perintahkan rujuk saya sah. Tapi isteri telah melarikan diri tanpa dapat dikesan sampai sekarang. Report polis saya dah buat. Apa yang perlu saya buat tuan? Ni persoalan daripada pihak lelaki. Saya jarang terima soalan daripada lelaki. Tapi tak apa, alright. Macam ni jika mahkamah dah perintahkan bahawa rujuk tersebut telah berlaku, that means kita telah kembali hidup sebagai suami dengan isteri. Dan bila kembali hidup sebagai suami dan isteri, dia menjadi satu isu yang macam orang lain juga, yang mana suami isteri tu lari. Ada yang isteri lari dan sebagainya. Dan kita ada satu kekangan. Kekangannya adalah kita tak boleh nak paksa untuk isteri tu balik. Cuma apa yang kita boleh buat adalah kita hanya boleh lakukan tuntutan untuk kembali taat sahaja. So apa yang perlu dibuat adalah kita sebelum kita filekan tuntutan kembali taat, saya ni bukan experience sangatlah bab-bab ni, tapi apa yang saya boleh katakan, yang Tok Guru saya cakap lah, sebelum kita nak filekan tuntutan kembali taat tu, kita kena usaha untuk cari. Kita usaha untuk cari. So yang tu dah buat betul dah lah. So lari tanpa tak tahu hilang ke mana. So ada kemungkinan diculik ke, lari ke sebagainya. So kita buat report polis. Alright. So bila kita buat report polis, and then kita hanya perlu untuk tunggu di mana peluang, di mana kita boleh jumpa lah. Tapi kalau yang ni cerita orang hilang lah. Kalau cerita tu orang yang lari, dia tak mau balik dah duduk dengan kita. Tapi kita tahu dia duduk kat mana. So kita mengorak dululah, kita pujuk dulu, and then baru kita tengok keadaan perlu ataupun tidak untuk filekan kembali taat, sebab kesan dia hanya untuk disabitkan nusyus. Tapi kalau cerita yang orang ni lari hilang sampai tak ada kesan, alright, kita dah buat report polis, kita hanya perlu berserah kepada polis je lah untuk mencari. Sebab kita tak tahu kat mana kedudukannya. Dan kalau kita dah usaha setakat polis, okey dah. Tapi kalau nak lebih lanjut, kita cubalah mencari kat mana yang kita boleh. Sebab pada saya, yang ni isu ni dia bukan dah masuk isu undang-undang semata-mata, tapi dia dah masuk isu hilang ni. Isu hilang ni, dia berbeza sikit. Kalau apa yang saya boleh nasihatkan lah, kalau kata cerita ni yang isteri tu lari dan kita tahu ada dekat mana, so kita boleh buat tuntutan kembali taat. Kalau isteri ni tak mau balik duduk dengan kita. Faham Tapi kalau isteri hak lari, kita tak tahu pergi kat mana-mana, dia dah macam
di luar daripada kemampuan kita. So apa yang kita mampu setakat ni adalah kita just laporkan pada polis tentang kehilangan tanpa jejak. Yang tu. Yang keduanya, apa yang saya boleh katakan adalah cuba inisiatif lah, maksudnya berjumpa dengan kawan-kawan dia ke, dengan saudara mara ke, kena tanya dekat mana kedudukan isteri ni. Kalau masing-masing kata semua tak tahu, saya tak tahulah, kawan-kawan pun kata tak pernah tahu dah, family members pun tak pernah tahu, dia lari hilang bawa diri macam tu saja. So macam mana pun memang kita kena berusaha untuk lapor pada polis dan kita usaha untuk cari sendiri. Dia same thing macam yang saya tengah lalui sekarang ni, isu berkaitan dengan jagaan anak ya. Kita dah dapat perintah jagaan anak tapi kita tak tahu di mana anak berada. Jadi kita dah buat ada laporan polis. Jadi polis pun tengah mencari. Dalam masa yang kita nak tunggu polis tu mencari, kita sendiri pun kena mencari juga. Okay? Sebab yang ni cerita dia tanpa dikesan sampai sekarang. Ni problem lah. Kalau kita nak filekan tuntutan kembali taat pun, mesti kita nak kena nyatakan di mana dia punya kedudukan dan sebagainya. Kan? Okay, yang ni problem dia, problem yang lain sikit lah. Dahsyat ni, lari tanpa jejak ni. Nah, Puan Nas Jamaluddin, dia bukan hip-hop, dia hip-hop. Hip-hop ni saya suka, saya sebenarnya puan-puan ni apa, antara jenis lagu yang saya suka lah kalau saya boleh share, saya suka lagu yang berbentuk R&B dengan juga lagu rap sebenarnya. Okay, itu saya punya style lah. Tapi kalau kata main gitar waktu-waktu yang free kadang petang tu, main gitar dia tak sesuai lagu rap, dia tak sesuai lagu yang R&B ni, dia sesuai lagu-lagu rock kapak lah. So saya ni boleh lah, cuma saya memang suka dress up, suka lagu-lagu jenis hip hop ni. Okay, bukan hip-hop, hip-hop. Cempaka Senja line saya yang tak okey. Puan Nas Jamaluddin, terima kasih Puan Nas. Follow semua YouTube, FB, IG. Wah, terima kasih Puan, terima kasih. Saya minta anda semua macam Puan Nas lah. Terima kasih Puan Nas Jamaluddin dan mana-mana follower yang follow semuanya tu, saya ucapkan terima kasih. Alright, insyaAllah saya akan cuba bagi yang terbaik untuk bagi anda info dan sebagainya. Okay. Nak tengok live tuan malam ni, line tak clear, anak dah tidur, earphone hilang pun mana tak tahu, aduhai. Okay, Cempaka Senja ada soalan. Saya nak tanya, saya masih tinggal serumah dengan suami, tapi suami tak bagi nafkah, tapi anak-anak dia tanggung. Apa yang harus saya buat? Ini duduk sekali satu rumah. Jadi kalau tengah tengok live ni, tengok live dengan suami ke? Okay, saya kena jawab dengan penuh berhati-hati. Okay, Puan Cempaka Senja, dia macam live consultation kan, cuma saya tak nampak anda yang nampak saya sahaja. Okay, cuma saya nampak macam gambar macam Cempaka Senja ni gambar lipstick, ada gambar bibiak-bibiak color-color macam-macam, dia jual lipstick tu, no? Okay, saya masih tinggal serumah dengan suami, right? Tapi suami tak bagi nafkah, cuma nafkah anak-anak ditanggung. Apa harus saya buat? Okay, macam ni lah Puan dia sama macam soalan orang nak suruh minta kita guide. Okay? Saya macam ni lah Puan, kalau Puan sayang lagi suami, cuma ada kesilapan dia tak tanggung Puan lah. Okay? Dan mungkin ada kekangan, mungkin ada isu berkaitan dengan pekerjaan dan sebagainya. So kalau Puan faham, Puan rasa macam Puan tak mau nak sampai bercerai dan sebagainya ni, pada saya yang terbaik adalah Puan bincang. Okay? Yang terbaik tu macam mana sekalipun perbincangan antara suami dengan isteri. Okay? Talk heart to heart kita panggil. Okay? Cuba bincang baik-baik tentang perbelanjaan Puan yang terpaksa Puan tanggung ke. Okay? Sebab nafkah ni kita kena ingat, dia bukan asasnya adalah wang ringgit. Okay? Dia asasnya adalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal.
perubatan dan benda-benda yang penting yang menjadi keperluan kepada kita. Alright? Kalau kata suami ni dia peruntukkan benda tu dalam bentuk duit, so okay, fine, dia akan menjadi dalam bentuk duit. Tapi kalau dia tak peruntukkan dalam bentuk duit, dia peruntukkan dalam bentuk yang saya kata tadi. Suami yang tanggung rumah, makan, minum, semua suami yang beli. That means dia dah telah menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang suami, memberi nafkah. Cuma mungkin ada setengah orang ni dia ada isu berkaitan dengan duit belanja. Kadang-kadang duit belanja nak beli something, nak beli makeup ke, nak beli apa semua itulah kan. Jadi ada orang dia mungkin nak perlukan kepada duit tambahan. Alright. Tapi kalau suami tanggung segala-galanya, rumah, bil api, bil air, semualah dia bayar. Alright. That means mungkin ada isu berkaitan dengan wang perbelanjaan saja. So bincang. Bincang. Dia mampu tak untuk nak bagi duit kat kita. Kalau dia tak mampu, jadi puan kena tengok keperluan nafkah ni dah tunai ataupun belum. Alright. Tapi kalaulah memang suami ni tak tanggung apa pun, rumah pun kita yang bayar, bil api, bil air, semuanya kadang-kadang kita terpaksa share untuk bayar sebagainya, sampai kan kita punya makan minum pun kita yang tanggung sendiri. Kita yang tanggung sendiri. That means suami hanya tanggung bak nafkah anak-anak saja, makan minum anak, pamper, susu anak sahaja. Jadi kita tak ada nafkah dekat situ. Bila tak ada nafkah kat situ, sama. Asasnya mula dengan perbincangan dulu. Bincang suami dengan isteri, bagaimana kita boleh selesaikan bab nafkah ni. Sebab takkan selamanya kita nak lepaskan tangan. Okay? Jadi dia mesti kena ada proses tanggungjawab untuk suami tu tunaikan. Baik. Tapi andai katalah puan dah memang banyak kali dah bincang. Dah banyak kali dah bincang, tak boleh selesai juga. Step yang terbaik pada saya adalah kena dapatkan kaunseling dulu. Ni dia bukan kewajipan, dia bukan wajib. Cuma dia sunat muakkad lah. Dia senang bagi dalam kataan macam tu kan, sunat muakkad. Dia kalau buat dapat pahala lah macam tu. Sunat yang dituntut. Dalam undang-undang, sunat yang dituntut adalah kaunseling. So kaunseling tu adalah satu proses yang terbaik. Cuma proses kaunseling ni dia bukan depan saya, dia bukan depan tu imam masjid ke apa tu. Dia mesti berlaku di hadapan kaunselor dekat pejabat agama. Okay, so pergi ke pejabat agama, so ajak untuk pergi ke kaunseling lah. Bincang tentang benda ni depan kaunselor. Yang ni sunat muakkad lah. Tapi kalau katalah memang dah tak boleh nak pergi dah, bab nafkah ni memang tak pernah daripada dulu sampai sekarang, kalau bergaduh tu banyak kali pun cerita bab nafkah saja. Hang tuduh aku tak bagi nafkah, yang ni pun cerita pasal nafkah. So masing-masing bergaduh bab nafkah ni. Jadi kita pun dah tak boleh nak pergi dah. Alright, so time tu baru boleh puan decide sama ada nak teruskan perkahwinan ataupun nak pilih jalan untuk perceraian. Dan pada saya jawapannya bincang dulu. Okay. Liana Ana, tapi kenapa ya tuan nak buat isteri kembali taat fifakan sabitan nusyus? Tulis macam-macam dalam tu. Tulis benda yang tak betul, yang isteri tak buat pun. Senang kata benda yang tak ada sabit nusyus pun, bila isteri baca, lagilah isteri ni lagilah tak mau dah balik semula. Ya, betul. Dalam tuntutan kembali taat, dia akan melarat. Dia akan melarat kepada sabitan nusyus. Jadi bila sabitan nusyus ni, kita mesti nak kena cerita pada mahkamah, perbuatan apa pula isteri yang lakukan nusyus. Kadang-kadang ada orang betul, macam Puan Lena Ana kata, suami masukkan isu yang mungkin tak lakukan ataupun mungkin dia buat. Tapi macam mana sekalipun, mungkin betul ke, mungkin tak betul ke, once kita tulis benda tu dalam kita punya tuntutan untuk sabitan nusyus tu, dia akan membentuk satu benda yang negatif. Contoh kita akan tulis kata apa, isteri terlampau melebihkan, contoh melebihkan ahli keluarga sahaja. Ni saya cerita based on pengalaman lah. So kita tulis melampau melebihkan ahli keluarga saja. So isteri ni dapat, dia kata, bila masa pula aku utamakan ahli keluarga saja. Aku ambil tahun ni pun sekejap je. Itu pun satu hari itu sahaja. Bergaduh kat situ. Jadi kat mana peluang untuk baik tu? Dia hanya mungkin ada peluang untuk sabitan nusyus. Tapi tak ada peluang pun untuk nak patah balik. Saya rasa macam tuntutan kembali taat dengan nusyus ni, sabitan nusyus ni, dia takkan boleh
takkan boleh diharap untuk isteri ni patah balik. Sebab orang boleh minta mahkamah untuk perintahkan kembali taat. Tapi dari sudut hati orang tu, hati perempuan tu, hati isteri ni, belum tentu lagi boleh dibuat macam tu. So that's why lah ada orang yang mungkin dia lari dan sebagainya sebab dia dah tak mau dah nak teruskan kehidupan begitu. Dia tak mau dah nak teruskan perkahwinan dengan suami dia. Jadi point untuk tuntutan kembali taat dengan nusyus ni tak lain tak bukan hanya untuk disabitkan nusyus dan untuk melepaskan suami daripada membayar nafkah kepada isteri sahaja. So kesannya hanya untuk tak dapat nafkah sahaja. Selain daripada tu, bab jagaan anak semua tak ada isu. Bab harta pencarian pun tak ada isu. So kalau kata bercerai pun, isteri hanya tak layak dapat nafkah iddah sahaja. Mut'ah boleh dapat. Harta pencarian tetap layak. Hak jagaan anak lagi tak ada kacau. Right? So memang nothing benda yang valuable lah untuk nak tuntut kembali taat ni sebenarnya. Tuan nak tanya ni, tuan pernah tak handle kes cerai yang melibatkan campur tangan mertua? Berlambak lah. Pengalaman saya 7 tahun ni, saya rasa kalau bab-bab campur tangan ni lebih pada satis saya rasa. Itu perkara yang biasa. Alright, perkara yang biasa. Pada saya beginilah. Kalau bab-bab perkahwinan yang ada campur tangan dengan ahli keluarga, ada perkara yang ahli keluarga perlu campur tangan. Dan ada perkara yang saya rasa ada perkara yang keluarga tak perlu nak melebih-lebih sangat. Kadang-kadang ni bukan sebab tak perlu campur tangan. Saya rasa ada sebab kadang-kadang keluarga akan campur tangan. Contoh dia, kalau katalah kan, mak dengan ayah ni dah besarkan anak perempuannya, dah lama sangat, kemudian serahkan kepada orang lain, iaitu suami untuk menjaga. Kita nak beri amanah kepada orang untuk menjaga anak dara dia, menjadi isteri kepada lelaki tersebut. So bayangkan, dijaga dengan penuh kasih sayang tu, tiba-tiba anak ni diperlakukan seperti seorang hamba. Contoh dia, kena pukul, kena tanggung seorang-seorang, anak berceretek tapi laki buat tak tahu. Jadi macam mana kata tak pentingnya keluarga perlu campur tangan? Kalau saya boleh kata keluarga penting untuk campur tangan. Bukan campur tangan sebab apa? Sebab dia anak perempuan dia kot. Dia bukannya macam 100% serah tu, dan tak perlu nak ambil tahu dah. Kita kena ingat, wanita ni memang di bawah tanggungjawab seorang suami. Okay? Tapi dia tetap ada mak dia tetap ada ayah dia. Cuma yang tak wajarnya adalah parents dia terlampau kontrol walaupun dia dah serahkan anak tu kepada di bawah jagaan suami dia. Contoh dia, parents ni yang nak tentukan anak ni buat macam ni. Ni rumah apa hang suruh laki hang buat rumah macam ni, hang kena buat rumah macam ni. Tiba-tiba pula kan dia suruh kacau dan sebagainya. And then ataupun parents ni yang cucuk atau macam contoh kita ada kes yang parents ni dia suruh ambil anak duduk dengan kita. Ni keturunan kita, tak payah bagi mak dia main tengok. Ada hak macam ni yang kategori jahat. Saya boleh kata jahat lah. Tapi kalau campur tangan tu bukan sebab apa? Sebab keluarga campur tangan disebabkan perlakuan yang tak betul. Keluarga ni yang nak bantu untuk jadi saksi, keluarga ni yang bantu untuk tampung kewangan contohnya. Pada saya yang tu tak ada isu. Okay. So ada pro and cons jugalah. Ada keperluan, ada yang benda tak perlu. Okay. Kita tengok pada kesesuaian lah. Kesesuaian. Adik Biza ni daripada dulu lagi. Susah betul lah. Saya dah pakai habis macam ni lah. Tak ada janggut, okay? Tak ada pun kata-kata join. Join kelak-kelak agama ke apa. Saya dah nampak macam ni pun. Sampai Puan Najamudin kata tadi saya hip-hop tu pun nak panggil saya ustaz lagi tu. Aduh. Macam mana saya nak ubah ni?
Puan Adik Miza lama tak join. Lepas ni jangan tinggal. Puan Aini, salam Tuan Fahmi Ramli. Waalaikumsalam. Tuan FR, saya seronok lah. Kalau saya share sikit lah santai-santai sebelum saya nak jawab soalan lain. Dulu masa sekolah menengah, panggilan untuk saya adalah KF. KF. Alright. Kalau untuk masa peringkat masa saya diploma dulu, orang dekat diploma panggil saya On. Kan standard kan, orang-orang utara ni kalau kata nama dia Khairul, dia akan semua panggil K-On kan. So saya buang K, saya panggil On saja. So kalau katalah nombor misteri lah kata, Waalaikum On. Tu maksudnya budak tu sama diploma ataupun tempat degree saya. Okay. Dulu masa sebelum saya masuk ke degree yang tempat saya dekat Universiti Islam Selangor tu, saya masuk ke USIM sekejap, University Sains Islam Malaysia, dekat Nilai. Okay. Sekejap saja saya mendapat jurusan fiqh dan fatwa. Okay, fiqh dan fatwa. Tapi tak lama sebab saya keluar, kemudian saya masuk balik sarjana muda syariah undang-undang. Jadi dekat USIM tu, panggilan saya dia berubah dah. Memang 100% berubah. Sebab time tu saya cukup suka cerita Hindustan. Dan saya suka cerita time tu adalah cerita Bobby. Ni cerita lama. Jadi semua orang kat masa saya USIM tu, orang panggil saya Bobby. Macam tak sesuai kan? Tapi peduli apa? Sebab saya memang, mungkin sebab saya orang Penang kot time tu. So standard lah kan. Orang Penang panggil Bobby ni. Okay? Walaupun tak kenal, terpulang lah. Bukan tak gemuk pun. Biasanya Bobby ni badan orang besar ni cerita kan. Ada Bobby. So sekarang ni tak ada lah. Saya seronok dan saya bersyukur nama saya Fahmi Ramli. It's quite unique dan authentic. Saja. Ini bagi Tuan FR. Bobby. Ada orang gelak. Terima kasih. Dia bukan apa, bila kita buat asing-asing nama macam tu kan, kadang-kadang nama misteri ni call ni, dia bagi tahu kata Bobby sihat. Bobby tu maksudnya geng-geng USIM lah time tu. Cuma sekarang je. Tak payah panggil Bobby apa. Saya Fahmi Ramli. Okey, Salmanja Jid. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, bolehkah saya buat tuntutan pada seorang wanita yang sekarang sedang berusaha untuk masuk ke dalam keluarga kami, dan suami saya pun melayan juga dalam masa yang sama. Suami saya tetap sayangkan saya. Bolehkah saya tuntut cerai? Soalan Puan Salmanja Jid sangat berkias tinggi ni Puan. Cuba straight to the point. Maksudnya apa dia? Maksudnya dia berkenan kat suami Puan ke? Bolehlah kau lebih kurang macam tu. Saya rasa macam tu lah kan. Maksudnya ada wanita lain yang suka terjatuh cinta kepada suami lah kot. Biasalah sekarang ni zaman suami orang ni dia laku. Dia 1 dalam 1,000. Contohlah, wallahualam. Ni saya baca kat mana orang tahu tadi ni, kat Twitter kot. Saya lupa dah. Dan suami saya pun melayan juga. Masa sama suami saya tetap sayangkan saya. Bolehkah saya tuntut cerai? Alright. Cerai ni gambuan, kalau saya tak mau cerita bab hukum lah. Saya bukan orang yang layak sangat nak menjelaskan bab hukum. Cuma apa yang saya boleh cakap dari sudut undang-undang, dia tak menjadi satu kesalahan. Okay? Tak ada satu kesalahan pun kalau kita nak filekan perceraian. Cuma perceraian kita tu, mungkin kita hanya boleh perceraian di bawah Seksyen 47 sahaja. Okay? Maksudnya perceraian berlaku secara baik. Itu pun kalau suami bersetuju. Sebab dalam Islam, macam mana sekalipun, lafaz talak hanya ada pada suami. Betul kan? Alright. Jadi kalau lafaz talak hanya ada pada suami, so kalau kita nak filekan perceraian, kita boleh filekan perceraian di bawah Seksyen 47 untuk minta suami lepaskan kita ataupun ceraikan kita dengan cara baik di dalam mahkamah syariah. Bercerai hanya berlaku dalam mahkamah syariah ni. Jangan kita anggap bercerai ni kita boleh buat dekat mana-mana saja, dekat dalam rumah, dekat tepi kubur, dalam pawagam, ikut suka hampa je. Tak boleh. Dia mesti berlaku di dalam mahkamah syariah. Dia mesti difilekan tuntutan. Nama tuntutan tu
tuntutan perceraian Seksyen 47. Faham Jadi macam ada orang tanya macam mana nak filekan tu, anda pergi ke Mahkamah Syariah. Bagi tahu kata nak buat permohonan perceraian Seksyen 47. Nanti dia akan bagi tahu untuk kena buat saman ke. Kadang-kadang dekat Mahkamah Syariah ni dia dah ada komputer dah. Komputer yang dah siap dah. Dia cuma kita isi sahaja. Ada yang macam tu. Ada mungkin tak ada lagi yang kat Mahkamah Syariah yang ada sediakan macam tu. So kita kena pergi kat typewriter untuk buat tuntutan saman. Okay, Seksyen 47. Jadi saat dia tak menjadi satu kesalahan. Kan? Dia hanya cukup dengan satu sahaja alasan. Walaupun mungkin kita nak bercerai ni macam-macam alasan. Suami nak kahwin lain lah, suami curang lah, suami tak bagi nafkah lah, suami pukul. Whatever is it lah. Okay? Tapi cukup sekadar alasannya, tak sepahaman pun dah boleh kita filekan perceraian tu. Okay? Tolak tepi lah dia mau ke tak mau tu. Cuma kita nak cerita tentang boleh ataupun tidak, jawapan dia boleh kita filekan. Okay? Boleh filekan. Cuma Seksyen 47 kena ingat, dia mesti suami tu yang nak lepaskan. Kalau suami tu tak mai ke, dia tak mau lepaskan ke, so benda ni akan jadi problem. Kalau kata suami tak mau lepas, so kita nak tuntut fasah. Fasah dia hanya apa yang ada dalam alasan di dalam undang-undang. Dia ada daripada Seksyen 53(1)(a) sampai kurungan LMN. Sampai N kot. Saya pun lupa lah saya tengok. Tapi banyaklah dia punya alasan. Cuma saya boleh pasti tidak ada satu pun alasan dalam fasah untuk membenarkan isteri tuntut fasah kerana suami nak poligami. Tak ada. Yang ada hanyalah kalau berkaitan dengan poligami ni, dia dah poligami tapi tidak berlaku adil. Yang tu boleh tuntut fasah. Dah kahwin. Ni kalau cerita belum kahwin lagi ni, jadi tak ada berlaku macam tu. So saya tak ada isu lah kalau kata nak filekan perceraian. Oh, dia tak ada kat rumah Puan Cempaka Senja. Oh, pandai Puan tengok time tak ada. Baguslah kan, tak pergi jadi apa-apa pula kan, tak pasal-pasal pula. Alright. TNA Nordin. Salam tuan, maaf celah untuk kes syariah mudah ke bagi pihak polis untuk bekerjasama? InsyaAllah boleh tak ada masalah. Polis ni dia bekerja untuk undang-undang. Tak kisahlah undang-undang tu undang-undang syariah ke undang-undang sivil. Dia sama aja. Okay, kita perlukan kes rumah tangga kalau pukul. So kita perlukan polis juga. Polis yang perlu ambil report. Okay, report berkaitan dengan pukul. Apa lagi? Dah dapat perintah jagaan anak. So bapa tak mau bagi. So polis boleh untuk pergi escort kita. Dia boleh bagi kerjasama. Boleh bagi kerjasama sebab undang-undang dia tetap undang-undang. Polis kena ikut undang-undang. Kita pun kena ikut undang-undang. Okay? Tuan, kembali taat tu hanya untuk isteri je ke? Ya, Puan. Kembali taat tu hanya untuk isteri sahaja. Salam, Tuan, nak tanya kalau suami nak bercerai tapi isteri tak mau, apa yang patut isteri buat untuk pertahankan rumah tangga? Macam mana, Tuan? Suami nak bercerai tapi isteri tak mau. Oh, okey, baik. Yang ni adalah satu isu yang sukar untuk diselesaikan. Sebabnya, kuasa talak ada pada suami. Okey. Jadi kalau suami ni dia nak bercerai juga dan mahkamah tak boleh nak halang. Okey. Cuma dari sudut undang, kalau suami nak bercerai, isteri tak mau, jadi mahkamah akan arahkan untuk kepada jawatan kuasa pendamai. So jawatan kuasa pendamai ni dia akan ada wakil daripada pejabat agama dan kemudian suami dengan isteri. Kemudian the second part juga the second part kan, and then dia akan panggil pula wakil keluarga pula dengan jawatan kuasa pendamai. Kan? Kemudian kalau tak boleh berjaya juga untuk baikkan, nak bagi balik rumah tangga ni elok, so dia akan pergi kepada hakam. Dan lama kelamaan, mahkamah akan benarkan juga untuk suami lapaskan cerai. Ada keadaan yang mana mahkamah tak perlu pun nak teruskan kepada jawatan kuasa berdamai, tak perlu nak kepada hakam dan sebagainya. Mahkamah boleh terus arahkan untuk suami lapas cerai sebab kuasa talak ada pada suami. Yang tu kita tak boleh nak elakkan. Alright? Baik. Kalau dari itu dari sudut undang-undang lah.
Tapi kalau kata untuk dari sudut yang selain daripada undang-undang, apa yang saya boleh katakan adalah benda ni bergantung kepada keinginan, keinginan pihak-pihak lah. Maksudnya kalau suami ni bersetuju untuk berbincang, so kita bawa bincang. Apa benda yang tak boleh kurang, apa yang saya boleh baiki, apa yang kita boleh cuba untuk baik semula. So Pimai balik dia cerita dia bergantung kepada perbincangan. Bincang cara baik. Tapi kalau memang suami ni tak mau juga, dia memang berkerah, kita tak boleh nak buat apa-apa. Sebab dalam Islam kuasa talak ada pada suami. Jadi kita tak boleh nak halang dia untuk lafaz talak. Puan Wan Aini, saya faham ada orang yang ada kes yang macam tu, yang mana dia tak mau suami dia lafaz cerai. Dia tak mau sampai tahap dia diceraikan. Mungkin sebab suami ni the breadwinner. So benda yang dikatakan suami ni adalah pencari nafkah pada, and then dia kalau dia tinggalkan, so dia tinggalkan macam tu saja, nanti dia tak ada dapat apa-apa. So ada orang wanita yang bimbang dia kehilangan suami. Tapi kita tak boleh nak halang suami kalau kata suami nak ceraikan juga. Cuma apa yang kita boleh buat adalah kita cuba untuk mungkin orang kata ni macam agak pelik lah kan, buat dia macam tafsiran dia tu orang panggil apa, perigi mencari timba kan. So macam seolah-olah kita mengorak baliklah suami. Kalau sebelum ni saya nasihatkan suami kalau dia nak isteri dia balik, jangan lawan tapi mengorak balik. Mengorak balik isteri tu. Ada orang dia berjaya lah untuk tarik balik perceraian. Sama juga macam cerita isteri tak mau bercerai, tapi suami nak bercerai juga. Kalau nak halang dia, kena cuba untuk mengorak dia balik lah. Begitulah kan. Okey. Tuan, saya rasa nak bagi tajuk ni, bercerai kerana campur tangan keluarga mertua. Lepas bercerai pun mengapa perlu campur tangan lagi hal urusan mahkamah. Okey. Alright, Puan Liana Ana, thank you. Puan Liana Ana ni suka bagi cadangan kat saya. Saya sebenarnya dah ada tajuk yang saya tengah buat, saya tengah menulis. Cuma saya akan publishkan tu pada hari Isnin, insyaAllah. Dia tak sesuai pada hari esok. Saya akan publish pada hari Isnin yang berkaitan dengan sihir tu. Yang berkaitan dengan itulah cerita tu, apa, aku yang kau gelar isteri tu. And then nanti kita akan tengok tajuk Puan bagi ni pun okey, menarik. Tak silap saya ada buat dah. Saya rasa saya ada dah tulis benda ni dulu. Okey. Masya Allah. Yang ni melampau kan? Benarkah setiap mahkamah di setiap negeri berbeza dalam undang-undang keluarga Islam? Kalau ada, boleh Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Fahmi menguraikan. Masya Allah. Mana pula Al-Fadil Al-Mukarram ni? Ustaz pula tu. Hampir tu. Okey, macam ni Undang-undang keluarga Islam, basically dia punya dalam peruntukan tu, daripada section 1 sampai ke section yang terakhir dalam undang-undang keluarga, kebanyakan dia tak ada beza. Setiap negeri hampir sama, tak ada isu pun. Kalau nak beza pun mungkin dekat ayat dia yang digunakan sikit je, tapi kebanyakannya sama. Macam contoh section 53 untuk fasakh, banyak negeri juga sama kat situ. Section 47, setiap negeri section 47. Jadi dia tak ada beza sangat. Alright. Cuma yang berbezanya tu adalah dari sudut macam mana? Macam keputusan. Keputusan hakim tu. Keputusan hakim tu yang mungkin berbeza. Dia kadang-kadang satu negeri pun, daerah-daerah yang lain-lain pun kadang dia punya perbezaan tu pun ada juga. Dan macam contoh misalnya macam dekat Perlis. Macam contoh Perlis. Alright, macam Perlis, undang-undang untuk cerai taklik, cerai taklik untuk cerai taklik, yang lafaz taklik yang ada belakang sijil nikah tu, yang jika sekiranya aku kita tahu cerai taklik tak ada bukan taklik kahwin ni, taklik nikah ni dia tak ada pada wanita Perlis. Maksudnya kalau kita kahwin dengan orang Perlis ni, kita kahwin dengan orang Perlis,
Lepas akad nikah tu, kita tak akan ada dengar lafaz taklid tu. Dia habis-habis macam tu je lah. Tapi kalau negeri lain ni ada kan. So biasa. Tapi dalam undang-undang keluarga Islam Perlis, dia ada section berapa taklid? Section 57. Betul ke section 57? Saya tak ingat, saya kurang pasti. Minta maaf saya pun tak hafal sangat. Kadang-kadang kita kena tengok juga. Kan? Dalam undang-undang keluarga Islam, dia ada section yang tunjukkan kata perceraian cerai taklid. Sama macam negeri lain. Dia ada juga cerai taklid. Cumanya yang tak boleh digunakan adalah orang yang kat Perlis ni je tak ada lafaz taklid. Tapi kalau macam contoh, kita ni orang luar, kita ni orang Kedah, okay? Kahwin semua kat Kedah, so ada lafaz taklid. Kemudian kita berhijrah duduk kat Perlis, kerja kat Perlis dan sebagainya. Kemudian nak jadi isu rumah tangga, nak bercerai secara cerai taklid. So boleh failkan perceraian sebab kita ada lafaz taklid tu. Okay? Dan yang tu satu hal lah. Right. Satu hal lagi, contoh dia macam berbezaan ya. Kalau setiap negeri ni, okay, undang-undang keluarga Islam dia, biasanya kita merujuk kepada mazhab Syafi'i. Betul Mazhab Syafi'i. Boleh setuju Alright. Kalau lafaz talak dalam mazhab Syafi'i ni, kalau sebut lafaz talak 3 sekaligus, dia akan jatuh talak 3. Okay? Dia akan jatuh talak 3. Tapi kalau kata di Perlis, kalau lafaz talak tu 3 sekaligus, contoh aku ceraikan dengan talak 3, okay, dia tak akan jatuh 3. Dia akan jatuh 1. Okay? Salah ke? Tak salah. Alright? Ada dalil dia. Cuma dia berpegang kepada dalil dengan penghujahan yang tersendiri. Dan benda tu tak ada salah pun dalam di sisi syarak. Cuma perbezaan dekat negeri yang macam tu. Pemakaian dia punya pandangan mazhab tu. Okay, Perlis ni tak pakai mazhab Syafi'i ke? Ada yang pakai. Cuma ada yang banyak yang lain dia menggunakan beberapa pandangan yang lain juga. Tapi kalau macam contoh di Kedah, kita banyak menggunakan pemakaian dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Okay? Tu tak ada beza sangat lah kan. Kerana dari sudut saya jawab straight the point lah. Sama aja undang-undang keluarga Islam mana-mana negeri pun. Dia punya section dia pun macam tu jugalah. Okay? Yang beza tu biasanya undang-undang pentadbiran. Undang-undang pentadbiran, undang-undang apa lagi undang-undang jenayah. Undang-undang jenayah banyak beza. Mungkin anda semua tak tahu Ini saya satu kongsikan lah. Negeri Kelantan dia ada enactment hudud. Mungkin anda tak tahu dia ada enactment hudud, cuma tak dikuat-kuasakan je sebab dia ada isu perlembagaan kat situ macam mana lagi macam contoh ada negeri dia pakai section jenayah dalam jenayah dia sebut berkelakuan seperti perempuan ataupun berpakaian seperti wanita. Contoh dia macam kat mana, kat Selangor kot. Tapi kalau ada negeri lain dia sebut direct, dia telefon dan okay, so kat jenayah, undang-undang jenayah dia ada beza. Dia ada beza banyak jugalah. Ada beberapa negeri macam ni, ada negeri yang macam ni. Alright. Kalau undang-undang keluarga banyakkan sama je. Anas Ara. Tuan, jika suami ada lafazkan awak kemas barang awak, esok pagi saya hantar awak balik rumah mak awak. Lafaz ni macam lafaz talak kinayah. Dia bukan macam, dia memang talak kinayah kita panggil Tapi bila isteri tanya pada masa tu, apa niat suami? Suami cakap tak ada niat nak ceraikan. Suami dah banyak kali sebut nak hantar isteri balik rumah keluarga dia. Isteri nak failkan pengesahan lafaz cerai atau permohonan perceraian secara baik. Sebab dua-dua dah tak nak teruskan perkahwinan. Terima kasih tuan. Oh, okey, baik. Baik macam ni lah Kalau memang kita tanya kat dia, lafaz talak kinayah ni kita tanya, ada niat untuk ceraikan tak? So dia kata dia tak ada niat, dia memang tak ada niat untuk menceraikan. Jadi kita dah dapat tahu, pada saya yang terbaik teruskan saja permohonan perceraian secara biasa. Permohonan cerai lah. Tak payah buat pengesahan lafaz cerai sebab kita dah tahu niat. Unless
Kalau dia memang bagi, dia tak sebut pun niat ke apa sebagainya. So kita nak dapat kepastian. So saya rasa yang terbaiknya adalah failkan permohonan pengesahan lafaz cerai di mahkamah. Dan pastinya lafaz cerai berbentuk kinayah ni dia perlukan kepada niat suami tu, dan niat tu hanya akan diketahui di hadapan hakim. Kalau hakim tanya nanti ada lapas macam tu tak, macam mana isteri dakwa, dia kata ya ada, pasti, baik, apa niat masa kita lafaz tu? Kalau dia kata saya niat untuk ceraikan, insya-Allah mahkamah akan sabitkan perceraian tu. Tapi kalau dia dah bagi, dia mengaku depan mahkamah, dia kata saya tak ada niat untuk ceraikan, saya memang nak hantar balik sahaja. Sebab saya merajuk contoh dia. Okay? So mahkamah tak boleh sabitkan perceraian tu. So sama jugalah kan. Jadi teruskan kepada proses perceraian je lah. Dennis Risa. Assalamualaikum, nak bertanya, saya baru selesai proses pengesahan lafaz cerai tapi tidak sabit jatuh talak kerana suami tak mengaku. Okey. Saya dan suami telah tinggal berasing bersama 4 anak dan tidak diberikan nafkah. Tinggal berasing sama okey. Baru-baru ini suami minta bincang, dia setuju lafaz cerai dengan syarat saya tidak tuntut sebarang nafkah. Perlukah saya setuju? Adakah nafkah anak-anak juga? Okey, baik. Baik. Okey. Bab perceraian dia tak ada kaitan antara isteri dengan anak-anak. Dia tak berkaitan dengan suami dengan anak-anak. Cuma apa yang kita boleh bersetuju, kalau kita nak bersetuju, boleh bersetuju. Bercerai cara baik, cuma dia ada perjanjian. Dia ada syarat yang diletakkan. Biasanya syarat yang berkaitan tu hanya berkaitan antara suami dengan isteri sahaja. Kalau dia kata tak boleh tuntut nafkah, jadi maksudnya nafkah apa yang selepas cerai kita tak boleh tuntut? Nafkah iddah dengan nafkah tertunggak. Maksudnya dalam tempoh perkahwinan kalau ada tunggakan nafkah, so kita dah tak boleh tuntut selepas cerai. Kalau ada berlaku perceraian, kita tak boleh tuntut nafkah iddah. Ni sebut nafkah. Nafkah anak-anak boleh tak untuk gugurkan? Tak boleh. Sama sekali tak boleh untuk digugurkan daripada bapa ni, tak perlu tanggung anak-anak. Tak boleh macam tu. Dia mesti cerai mak dengan bapa ni, bapa still kena tanggung nafkah anak. Walaupun mak yang jaga anak sepenuhnya. Okay? Sebab nafkah anak dia memang tanggungjawab bapa. Yang bercerai tu mak bapa, tapi anak tak pernah bercerai dengan bapa dia. Takkan boleh. Okay? So, kalau puan nak bersetuju, boleh bersetuju. Ada macam minggu lepas di balik pulau, alhamdulillah, sebab terlalu lama proses fasah, kita memang kena terima satu kenyataan. Once proses perceraian tu berlaku secara fasah, dia memang take time. Kita kena naik turun banyak kali sebab prosedur perbicaraan. Kadang-kadang bukan setakat perempuan je tak tahan. Kadang-kadang lelaki pun dah tak tahan dah. Wish, banyak kali nak kena naik turun mahkamah. Baik-baik aku move on, cari yang baru ke. And then wanita ni pun dia rasa macam lega sikit. Aku pun dah tak ingin dah nak tuntut apa-apa selepas cerai. Boleh bawa diri lah. Yang penting boleh lepas aja. So kita berjaya untuk selesaikan dengan cara yang baik. Dan kita pun menyelesaikan secara persetujuan untuk tidak tuntut sebarang tuntutan. So wanita, klien saya pun setuju dan defendant pun setuju. Alright, so kita capai kata sepakat. Sebab kadang-kadang not worse tau. Not worse untuk kita naik turun mahkamah banyak kali. Unless kalau memang benda ni dia ada bentuk keegoan. Ada benda yang kita rasa macam nak balas dendam lah. Ada yang rasa kita macam kita sanggup untuk nak lawan banyak kali. Alright, so terpulang masing-masing lah. Yang penting kalau tuntut tu matlamat dia adalah untuk perceraian. Kan kadang-kadang kita dah tak fikir dah pasal RM1 ni. Kita kalau boleh nak lepas cerai elok saja. So bercerailah dengan cara yang baik. So kalau puan nak setuju, puan boleh bersetuju. Cuma dia hanya berkaitan dengan hak puan sahaja. Hak anak-anak dia takkan ada isu. Dia takkan boleh digugurkan. Kalau kata Zaki pergi depan hakim, hakim tanya, baik, setuju nak gugurkan apa? Saya nak minta isteri saya gugurkan tuntutan nafkah iddah, gugurkan tuntutan nafkah tertunggak, gugurkan nafkah anak. Lagi hakim sound lagi. Kamu belajar kat sekolah mana ni boleh gugur nafkah anak ni?
Jangan macam tu. Saya pernah dengar macam tu. Saya tengok, saya tutup mulut dah, saya pakai mask kan. Dah macam ni, hok hakim tu sound. Hakim tu garang, dia sound tu direct. Ni mesti time kursu kahwin ni tengah tidur ni. Saya time tu gelak, apa nak merah muka ni. Ada lagi ke? Banyak lah. Banyak soalan ni. Macam mana saya nak pilih ni? Alright, Puan Nur Ifah. Salam tuan. Salam. Apa nak buat jika suami tak mahu berkomunikasi dan ambil langkah berdiam diri, tak mahu berbincang dalam semua hal? Dalam perkahwinan tu dah macam no communication at all. Suami buat hal suami, isteri buat hal ni. Dalam kes ni bolehkah proceed fasah? Fasah ni dia mesti ikut apa yang dalam undang-undang. Dalam undang-undang, dia hanya ada berapa tadi saya kata, dalam A sampai N dia punya alasan dia. Contoh dia tak dapat nafkah batin, pukul, berkelakuan keji, poligami tak adil, banyaklah. So dia banyak alasan. Kalau salah satu daripada alasan tu kena, so bolehlah tuntut. Tapi kalau alasan yang berkaitan no communication, dia tak ada dalam fasah. Tak ada dalam fasah. Dia mungkin ada kaitan dengan mental, tekanan perasaan, mental torture. So macam mana nak buktikan benda tu? So kita kena pergi untuk dapatkan rawatan psikiatri dulu. Kena dapatkan rawatan psikiatri. Sebab nak buktikan kesihatan mental, kesihatan tekanan perasaan kita ni, yang boleh buktikan hanyalah doktor psikiatri sahaja. Ada yang tak tahu ke doktor psikiatri tu siapa? Doktor psikiatri tu anda kena pergi dekat hospital, hospital government sahaja. Alright. So Puan Nurifah mungkin baru, nanti Puan Nurifah kena dapatkan e-book saya. E-book saya 16 bukti tu. Dalam tu kita ada cerita tentang apa bukti-bukti fasah yang perlu untuk isteri sediakan. Ini e-book dia. Kan nanti anda boleh tengok, anda tengok dekat saya punya page. Dan kalau kata nak tunggu yang hard book, insyaAllah hard book, buku yang saya akan terbitkan tu berkaitan dengan 16 bukti fasah ni, cuma dia lebih komplit, dia lebih detail untuk anda dapatkan, insyaAllah berbaloi. Ainur, tuan nak tanya, kalau rumah atas nama isteri tapi suami bayar sikit 15%, nak tanya rumah tu jadi harta pencarian ke? Jawapannya ya. Jawapannya ya. Sebab ada sumbangan langsung. Maksudnya sumbangan langsung tu adalah wang ringgit. Suami ada keluarkan. Walaupun tak banyak, 15% tu, dia tetap wang ringgit. Jadi wang ringgit tu dikira sebagai harta pencarian. Ada sumbangan langsung terhadap harta yang dibeli. Mungkin dia punya pegangan itu tak banyak sebab ni 15%. So isteri bayar setiap bulan tu, katalah monthly berapa, 80. So 85% kan. So 85% tu isteri yang bayar. Dia mesti akan dikira sebagai harta pencarian juga. Cuma bahagian yang akan dia dapat tu dia tak mungkin dapat 50-50. Harta pencarian ni dia bukan bahagi dua. Dia bukan bahagi 50-50. Dan biasanya kalau memang macam contoh, kita dapat buktikan kata suami hanya bayar 15% sahaja, dia tetap akan diisytihar sebagai harta pencarian. Dan bahagian yang dia akan terima pun biasanya 15% juga. Dan kalau dia dapat lebih pun, dia mungkin dapat 1/3. Dan isteri akan dapat 2/3. Tapi kalau kita memang boleh buktikan kata dia bayar tu takat 15%, insyaAllah mahkamah akan putuskan tu pun 15% daripada rumah tersebut adalah harta pencarian milik suami. Jika suami isteri bersetuju untuk cerai dengan syarat tentu yang telah ditetapkan oleh suami, bolehkah suami yang buat dokumen penyertaan tuntutan atau memang isteri yang perlu buat penyertaan tuntutan? Terpulang siapa nak buat pun. Puan dan Nanis Risa, tak ada siapa yang menjadi isu nak buat tu. Terpulang. Asalkan dua-dua setuju, boleh. Suami filekan pun boleh, isteri filekan pun boleh.
Tuan, proses suluk tu macam mana dia bukan suluk. S-U-L-H. Sulh. Suluh. Itu lampu suluh, ni sulh. Dia silent U tapi bunyi macam tu juga. Sulh. Okay, suluh tu maksudnya perbincangan. Perbincangan. Dia bukan bincang tu untuk macam nak baikkan balik semua tu. Cuma dia perbincangan tu untuk dipermudahkan di hadapan hakim. Contohnya, tuntutan berkaitan dengan nafkah anak contohnya. Nafkah anak biasanya dia akan di hadapan pegawai suluh. So pegawai suluh ni dia adalah macam pembantu pada hakim lah. Dia kalau hakim ni LS 44, dia pegawai suluh ni dia LS 41. So dia bawah sikit lah pada hakim. Tapi dia ada kuasa macam contoh untuk membuat draft persetujuan. So dia bukannya nak pijuk pihak-pihak kata tak payahlah nak panjang-panjang sebagainya. Tak payahlah nak suruh tarik balik tuntutan ke, tak. Dia hanya akan nak tanya, baik, nafkah anak puan tuntut berapa? Saya tuntut 500 bulan. Baik, suami setuju tak 500? Tak setuju. Okey, suami boleh bagi berapa? Right, so dia akan ceritalah proses naik mahkamah panjang apa semua tu. Alright, suami kata saya boleh bagi setakat 300 saja. Isteri setuju tak? Boleh up sikit lagi tak? Boleh up sikit lagi tak? Boleh. Berapa? 300.5. So setuju tak? Setuju. 300.5. Okey, setuju. Baik. Done. So dia tetapkan untuk keputusan terus. Tu suluh. Dia tak bukannya untuk nasihatkan batas balik apa semua tu, rumah tangga selesai pun tak. Dia cari jalan penyelesaian untuk tak berlaku pada perbicaraan. Tapi kalau kata tak berjaya, isteri nak kekalkan dengan tuntutan, suami pun nak lawan, so dia tak boleh kata apa, dia akan tolak pergi ke depan hakim, dia akan melalui proses perbicaraan. Patutlah muka ada Iras Amir Khan saja nak bagi kemang sikit. Ada Amir Khan. Tak boleh, saya tak Amir Khan. Saya Hrithik Roshan. Hrithik Roshan. Saya kan duduk gurau dengan isteri saya ni. Saya Fahmi Roshan. Bagilah Hrithik Roshan. Maulah macam ni sikit kan. Kahuna Piahir sikit. Salam. Waalaikumsalam. Syahrizal. Ada melafaz dengan mesej suara di WhatsApp. Siapa yang ada tu? Kalau awak tak balik pagi esok, jatuh talak. Okey, isteri ada balik jam 6.30 pagi untuk ambil baju sekolah anak dan baju kerja. Dikira jatuh ke talak, tapi bila dalam bicara kes pengesahan perceraian tak leak, hakim tanya isteri sama ada isteri ada balik ke tidak, langsung tak balik kata isteri. Ada sambungan ke? Maka hakim jatuhkan sah. Jadi soalannya, ada ke? Tak ada soalan. Tak ada, tergantung saya anggapkan macam ni lah maksudnya jatuh lah kan. So sabit talak. So sebab ada pengakuan isteri dan kita pun mengaku kata benda tu, cuma isu dia mungkin isu balik dengan tak balik saja kan. Jadi kalau kata isteri ni dia kata dia balik, that means mahkamah pegang dengan ayat isteri lah. Dia kata dia balik. Tapi kalau dia bagi tahu kata dia tak balik, so mahkamah pegang dengan perkataan dia kata dia tak balik. Yang tak dapat nak dipertikaikan, yang tak boleh nak dipertikaikan tu adalah lafaz tu. So maksudnya lafaz tu memang ada. Lafaz cerai tu kan, lafaz cerai taklik tu. Ni kita bukan panggil lafaz cerai taklik tau, ni kita panggil taklik talak. Dia lain sikit isu dia, sebab isu dia adalah kes pengesahan lafaz cerai. Saya tak tahu apa soalan Cik Syahrizal Saya nak ambil satu je lagi soalan. So siapa yang saya terlepas ni, saya mohon maaf. Esok masuk awal sikit. Senang dapat soalan. Okay. Terima kasih Alright. Salam Encik Fahmi. Salam. Saya nak bertanya, kalau talak dah jatuhkan tapi belum ke mahkamah lagi sampai sekarang, okey? Kerana bekas isteri orang, kerana yang bekas isteri orang Malaysia dan laki orang Singapura, okey. Dan bab jagaan anak ditangguh juga.
bagaimana boleh diselesaikan kerana sekarang ni kan COVID. Okay. Nikah dulu diuruskan Kedah. Bolehkah mahkamah perceraian secara official melalui video call? Haruskah bekas isteri pergi ke mahkamah dulu untuk uruskan atau harus tangguh? Terima kasih. Okey. Kerana berkaitan. Baik, kalau dah ada lafaz perceraian, that means kena buka seberapa segera. Dia adalah satu kes yang dikatakan waktu sekarang ni, mahkamah katakan yang tu adalah satu kes yang mendesak. Okey, maksudnya kita boleh filekan sekarang ni di mahkamah untuk tuntutan pengesahan lafaz cerai. Okey, jadi tak kira siapa yang ada kat Malaysia tu, dia boleh filekan. Alright. Dan isu mengenai perbicaraan secara maya ataupun virtual ni, dia bergantung kepada mahkamah tu. So kalau mahkamah tu kata suami dekat mana, dekat Singapura, dia boleh mai tak boleh mai. So kalau mahkamah kata okey, kita boleh buat secara virtual, secara Zoom ke, secara Google Meet ke, apa benda lah. So dia benarkan, kita jalan. Tapi kalau mahkamah kata tak boleh, dia kena tunggu juga sampai kena datang, so terpaksa tunggulah. Yang ni saya suka nak kata sebab tak semua mahkamah dia apply penggunaan untuk perbicaraan virtual ni. Ada yang pakai, ada yang tak pakai. Alright. So dia bergantung pada mahkamah tu lah, isu COVID ni. Alright. Okay, so saya jawab kan. Alright. Ada banyak juga. Banyak lah. Saya nak jawab sekali lalu je lah, cepat-cepat sikit. Salah. Terus Rani Hassan, salam tuan, kalau suami dah tak balik rumah hampir 10 bulan tapi duit belanja suami tiap-tiap bulan. Tapi duit belanja suami tiap-tiap bulan. Macam mana ni? Saya sudah WhatsApp dengan suami, ajak ke mahkamah tapi tiada respon. Kalau saya sendiri mau bercerai, adakah nanti menghalang saya daripada pendapat nafkah idah dan mut'ah? Tak ada isu. Boleh filekan perceraian, tak ada masalah. Cerai ni dia tak akan menggagalkan untuk puan dapat nafkah idah dengan mut'ah. Alright, nafkah iddah dengan mut'ah tetap akan dapat, melainkan puan setuju untuk gugurkan. Okay. Nur Nazrin Shah, Assalamualaikum Tuan Amin, nak tanya seandainya surat beranak, anak tiada bin binti tapi maklumat bapa adalah bapa biologi. Macam mana? Cuma menguasai sebab setahu saya biasa saja guna bin binti. Tiada maklumat tapi bin surat beranak anak tiada bin dan binti tapi maklumat bapa adalah bapa biologi. Maklumat bapa biologi. Tak nak bin dan binti. So kalau ditulis bapa tu maksudnya dekat sijil lahir anak tu dia tulis bapa. Bapa tu adalah orang ni, melainkan bapa tu dia tulis tiada maklumat, yang tu baru buat saya rasa. Kalau yang bapa tu dia tulis nama suami kita, nama bapa budak tu, that means maksudnya anak sah taraf lah. Betulkan saya kalau saya silap. Sebab untuk orang yang filekan permohonan pengesah tarafan anak ni, biasanya dekat dalam sijil lahir anak tu dia tulis bapa tu tiada maklumat. Okay. Mak macam biasalah, mak ada maklumat lah, pastilah. Kalaupun ada setengah keadaan yang dalam sijil lahir anak tu dia tulis bin ataupun binti Abdullah, binti Abdul Rahman. Yang tu senanglah kita nampak benda tu sebagai anak tak sah taraf. Tapi kalau memang dekat bahagian bapa tu tulis nama bapa tu, that means yang tu anak sah taraf lah. Radiah Muhammad Ali, salam tuan, ex suami dah tinggalkan saya dengan anak-anak, 7 orang anak sejak 6 Juli 19 tanpa nafkah zahir dan batin. 3 September baru ni saya pergi pohon cerai taklik di Pejabat Peguam. Adakah proses ni dapat diceraikan tanpa kenaan suami? Sebenarnya InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Kalau dia memang tinggalkan tu, puan insyaAllah senang lah. Sebelah pihak saja senang. Cuma puan kena lalui proses je lah, proses perbicaraan tu. Alright. Untuk nafkah anak saya selama 15 tahun kali-kali pintu dah keluar dari JBG, Mahkamah Syariah Tinggi Kuala Lumpur BSK sekali 2 nafkah jangan bayar. Apa saya nampak perintah-perintah yang dikeluarkan mahkamah tu tak power untuk ex lelaki. Saya WhatsApp di blog, saya SMS tak jawab, habis daya dah saya berusaha undang-undang untuk tentang ni. Yang saya rasa sekarang ni kuasa viral lagi power, mohon pencerahan dan pendapat tuan.
Mahkamah hanya boleh tuntut, mahkamah hanya boleh keluarkan perintah untuk pembayaran hutang, pembayaran nafkah. So apa yang kita tuntut, mahkamah akan boleh keluarkan, setakat itu sahaja. Tapi kalau kata dia duk berlaku juga berkali, kita terpaksa macam tu juga ikut proses undang-undang begitu. Sebab undang-undang memang begitu. Okay? Kita tak boleh nak elakkan. Cuma bagus kesabaran kita, kesabaran Puan TNA Nordin untuk naik banyak kali mahkamah untuk tuntut hak yang sepatutnya dituntut. Selalunya isu yang macam ni berlaku kepada lelaki yang dia tak ada pekerjaan tetap. Kan? Dia tak ada pekerjaan tetap, memang selalu macam tu. Tapi kalau orang yang ada pekerjaan tetap, biasanya dia akan kena potongan gaji. So dia akan potong gaji lagi yang lebih untuk bayar hutang dan sebagainya. Biasa orang yang gaji tetap dengan government lah saya kata ni dia tak boleh dia tak ada isu sangat. Soalnya yang jadi isu macam ni adalah orang yang laki tu dia bisnes sendiri ke, kadang-kadang dia tak ada kerja ke. Yang ni yang selalu jadi isu. That's why saya selalu cakap bab nafkah ni dia memang akan tak ada penyelesaian yang tepat. Dia mesti akan ada isunya. Dah dapat nafkah, tunggakan pula. Dah dapat tunggakan, kita minta hutang, tak bayar pula hutang. Betul tak? So memang kita terpaksa naik sebab undang-undang begitu. Jadi macam mana yang bagusnya adalah kesedaran. Kesedaran sendiri itu sebenarnya. Nafkah tunggak, kalau masa dalam perkahwinan tak ada perintah mahkamah boleh tuntut ke tuan? Boleh, tak ada masalah. Nafkah tunggak kalau masa dalam perkahwinan tak ada perintah mahkamah. Alright, boleh tuntut. Boleh tuntut Puan Rusida nafkah tunggak, cuma susah nak dapat. Susah nak dapat, tu je. Farah Yunus, kalau suami saya nikah secara diam-diam dengan wanita lain dan saya tak dapat menerimanya, apa perlu saya buat? Tanya soalan macam ni susah Puan. Takkan saya nak nasihat apa. Kalau Puan nak bercerai, Puan minta perceraian lah. Kalau Puan tak boleh nak terima, kalau Puan tak mau bercerai, Puan bincang dengan dia. Belajar untuk menerima ke. Okay? Sebab saya, macam mana saya suka nak kata benda ni. Sebab kalau kita nak tuntut perceraian, tak ada isu pun. Nak tuntut lah Puan. Tinggal lagi sekarang ni dia setuju ataupun tidak nak melepaskan Puan dengan cara yang baik saja. Sebab dia kahwin senyap-senyap kan. Okay. Dah bercerai 3 tahun tapi tak pernah tuntut lagi nafkah iddah dan sebagainya, dan bekas suami pun tak pernah bagi nafkah anak. Boleh tak masa sekarang ni area Kedah saya buat tentang nafkah anak untuk dan sebagainya? Boleh Puan Bibi Hamad, boleh, tak ada masalah. Boleh. Cuma call dulu mahkamah. Sekarang ni zaman kena buat appointment. Sebanyakkan mahkamah kena buat appointment dah sekarang ni. Nak pergi ke mahkamah ni kena buat appointment. Okay, alright, itu saja. Dah. Cukup dah, terima kasih. Cik Hakim ni bagus. Makin rapi live malam ni. Makin lama, okay, dah lah tu. Dah pukul 11 suku dah, saya nak kena rehat pula. Esok ada kes. Esok hari Ahad saya bekerja. Okay, di mahkamah. Esok ada kes di Mahkamah Syariah Al-Ustaz, Mahkamah Tinggi. Alright, itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya mohon ampun dan maaf anda ada salah dan silap. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Dan terima kasih kepada semua yang berminat untuk join dan sebagainya. Saya sangat-sangat berterima kasih. Dan jangan lupa untuk tekan follow, tekan like kalau anda rasa seronok, manfaat benda yang saya kongsikan ni. Kita jumpa lagi esok. Alright, join saya punya macam-macam lagi. Ada IG, ada Telegram. So semua tu kita buat untuk nak bagi perkongsian supaya kita sentiasa dapat manfaat, sentiasa dapat value, sentiasa saya dapat bantu anda. Okay? Alright, itu saja daripada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Mi amigos.